Senarai barisan hadapan kepimpinan Gabungan Rakyat Sabah akan diumumkan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor selepas gabungan itu berjaya didaftarkan. Perkara itu dimaklumkan Presiden Parti Bersatu Sabah Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili yang menyatakan usaha mendaftarkan GRS sedang dilakukan ketika ini. Mengulas lanjut, Maximus berkata PBS akan terus menyokong penuh GRS namun pada masa sama mengambil pendirian tidak tergesa-gesa untuk menerima parti baharu dalam gabungan itu. Beliau berkata demikian sebagai maklum balas berhubung hasrat bekas naib Presiden Parti Warisan Datuk Peter Anthony yang berhasrat parti baharu pimpinannya Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM menyertai GRS. Sementara itu, ibu bapa diberi pilihan sama ada mengambil vaksin jenis Pfizer atau Sinovac untuk kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun bermula esok. Menerusi satu kenyataan hari ini, Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, ia selepas kerajaan meluluskan penggunaan CoronaVac Suspension for Injection COVID-19 Vaccine keluaran Sinovac Life Sciences Company Limited China dan Pharmaniaga Life Science Sdn Bhd Malaysia untuk kanak-kanak. Katanya kelulusan itu dibuat pada mesyuarat pihak berkuasa kawalan dadah yang ke-370 pada 3 Mac lalu menjadikan CoronaVac sebagai vaksin kedua yang diluluskan penggunaannya untuk kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Beliau berkata vaksin CoronaVac hanya boleh diberi apabila kanak-kanak mencapai usia 5 tahun pada tarikh lahir. Katanya bagi mendapatkan status vaksinasi lengkap, 2 dos vaksin CoronaVac dengan selang masa 4 minggu perlu diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Nur Azmi berkata berdasarkan data dalam COVID Now sehingga 5 Mac 2022, jangkitan COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak berusia bawah 12 tahun menunjukkan peningkatan ketara dengan seramai 123,053 orang disahkan positif virus itu sejak Januari lalu. Katanya terdapat juga kes yang memerlukan rawatan di hospital, termasuk rawatan intensif di unit rawatan rapi. Manakala penubuhan Persatuan Perpaduan Rumpun Etnik Sabah Pandaras disifatkan selari dengan pendekatan Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah yang memperjuangkan hak rakyat di negeri ini. Timbalan Presiden Parti Solidariti Tanah Airku Datuk Elron Angin berkata, perjuangan Pandaras dilihat konsisten dengan perjuangan GRS yang ingin mengembalikan hak-hak rakyat Sabah seperti yang terkandung dalam Perjanjian Malaysia 1963. Elron yang juga ahli Dewan Undangan Negeri SUK turut menyeru rakyat di kawasannya supaya tidak terpengaruh dengan anasir luar yang berniat untuk memecah belahkan ikatan perpaduan pelbagai etnik orang asal di negeri ini. Sementara itu, Timbalan Presiden Pandaras Muhaban Remsi Kisi dalam ucapannya berkata, Pandaras berperanan memartabatkan hak-hak orang Sabah dan bersedia bekerja sama dengan mana-mana pihak, sama ada kerajaan, pihak swasta maupun badan bukan kerajaan yang menyokong perjuangan pertubuhan itu. Difahamkan Pandaras yang ditubuhkan pada 26 Ogos 2020 kini sudah mempunyai keahlian seramai 8,000 orang di seluruh Sabah. Berita seterusnya, wang simpanan sebanyak RM63,950 milik seorang doktor di daerah Kota Marudu lesap selepas dipercayai terpedaya dengan sindiket Macau Scam. Doktor wanita berusia 31 tahun yang bekerja di hospital kerajaan mendakwa menerima panggilan dari seorang individu yang memperkenalkan diri sebagai pegawai lembaga hasil dalam negeri jam 1.50 tengah hari semalam. Ketua Polis Daerah Kota Marudu, Superintendent Zairul Nizal Ishak berkata, suspek mendakwa nama dan maikat mangsa digunakan oleh sebuah syarikat serta mempunyai cukai tertunggak selama 15 bulan berjumlah RM228,000. Katanya panggilan kemudian disambung kononnya kepada ibu pejabat polis daerah IPD Melaka dan suspek kononnya mendakwa mangsa terbabit dengan kes pengubahan wang haram serta penyeludupan dada. Zairul Nizal berkata pada jam 5.30 petang hari yang sama, mangsa baru sedar terpedaya dengan penipuan sindiket Macau Scam. Mangsa kemudian membuat semakan semua akaun bank miliknya dan mendapati wangnya sebanyak RM63,950 dalam akaun banknya hilang. Menyadari tertipu, mangsa kemudian membuat laporan polis semalam dan siasatan masih dijalankan
mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Sehubungan itu, Zairul Nizal berkata masyarakat diingatkan supaya sentiasa berwaspada dengan panggilan telefon daripada orang yang tidak dikenali dan jangan beri sebarang maklumat peribadi atau bank. Seterusnya, jangkitan baharu COVID-19 Sabah terus menunjukkan tren penurunan dengan sebanyak 1,515 kes direkodkan hari ini, berkurang 263 kes berbanding 1,778 kes malam. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah Datuk Seri Masri Manjun berkata, Kota Kinabalu kekal menjadi penyumbang utama jangkitan baharu dengan 479 kes diikuti Tuaran dan Penampang. Katanya daerah lain hanya mencatat kes baharu 2 angka kecuali Semporna, Kunak dan Kalabakan yang mencatat kes 1 angka. Masidi bagaimanapun mengingatkan penurunan jumlah kes baharu secara keseluruhan tidak harus melalaikan masyarakat daripada mematuhi semua prosedur operasi standard yang berkuat kuasa. Teruskan bersama kami di Asoka.com, berita komprehensif.